Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-wujuh al-munawwarah, muka-muka yang ada nur, dengan i'tiqad, niat yang salih, niat yang salihah daripada kampung masing-masing, datang ke negeri yang gersang, di tempat yang kalau antum sampai jejak aja dekat Sewun tu, Matar Sewun, apa airport Sewun tu, tengok tak ada apa-apa, semuanya padang pasir. Al-Fakir ketika sampai awal sampai ke Sewun tu samalah macam antum, tapi masa tu memang Matar Sewun sekarang cantik. Ustaz awal apa? Matar Sewun sekarang cantik. Dulu kayu, tak silap masuk tu pintu pun kayu. Tak ada yang sekarang yang buka pakai pintu apa, tinggal apa kita panggil pintu bukan automatik, apa? Sliding door. Sliding door. Okey. Jadi dulu orang buka pakai kunci. Orang dia punya dia punya polis dia pun tak ada sistem. Nak masuk boleh, tak nak masuk boleh. Kadang-kadang orang yang mana sambut anak-anak pun semuanya boleh masuk sampai ke dalam tempat terbang. Diorang punya tak ada sistem dulu. Tapi dulu walaupun dalam keadaan mereka sistem dunia mereka tak ikut, tapi sistem akhirat mereka masya-Allah, mereka sangat tertib, jaga. Di antara jadi sampai tu, kalau antum tengok sampai tu, tengoklah semuanya padang pasir. Tak ada apa-apa pun dekat Tarim ni, bilik yang gersang. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala letakkan rohaniat, rahsia-rahsia yang antum kalau berada di tempat lain tak akan dapat seperti mana antum berada di Tarim. Bergantung kepada masyhad antum. Apakah masyhad, macam mana antum punya lihat antum kepada tempat yang antum datang. Bagaimana masyhad ataupun antum lihat kepada orang-orang yang antum talaki daripada mereka. Okey. Jadi apabila antum sampai dengan niat yang salihah tadi daripada bilad kampung halaman antum ke sini, maka dengan niat salih antum tadi, Allah Subhanahu Wa Taala fataha abwaban 70 baban min abwabi taufiq. Allah Subhanahu Wa Taala akan bukakan bagi dia 70 pintu daripada pintu-pintu at-taufiq. Maka kerana itu orang-orang yang datang dengan niat salih, antum semua tahu hadis yang paling masyhur, tak ada kitab yang tak tulis hadis ini, dan tidak ada ulama tidak berniat, tidak mengamal, yang tidak beramal dengan hadis ini, iaitu innamal a'malu binniyat. Semua ulama, semua orang alim, semua orang salih, semua orang yang bertakwa, semua orang yang dekat dengan Allah, semua orang yang ahli ma'rifah billah Subhanahu Wa Taala, mereka beramal dengan hadis itu, hadis ini, iaitu innamal a'malu binniyat. Apabila antum datang ke sini dengan niat yang salihah untuk belajar ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab niat yang salihah tadi, dengan kebaikan yang antum niatkan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala cahayakan muka-muka antum. Setiap amal kebaikan yang antum buat, setiap niat yang antum buat, setiap ibadat yang kita buat, semuanya ada cahaya padanya. Apatah lagi orang yang datang di sini untuk belajar ilmu. Sehingga disebutkan dalam perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa rahimahullah Subhanahu Wa Taala, syakautu ila waqi'in su' hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa a'lamani anna al-ilma nuran min ilahi la yu'ta li'asi. Syakautu, aku mengadu kepada Waqi'. Waqi' ini adalah Imam Waqi' adalah syekh kepada Imam Asy-Syafi'i. An su'il hifdhi, tentang lambatnya aku ni untuk menghafal, susah nak menghafal. Maka Imam Waqi' kata apa? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau memberi petunjuk kepada aku, memberi ta'limat, memberi nasihat kepada aku supaya aku meninggalkan maksiat. Fa'alamani annal ilma nuran min ilahi, dan beliau juga beritahu kepada aku annal ilm, sesungguhnya ilmu itu adalah nur, cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala,
la yu'ta li'asi, tidak akan diberi kepada orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila antum datang, mungkin kebanyakan antum sudah ada sedikit asas daripada ilmu, dan antum datang ke Tarim juga untuk mempelajari ilmu, maka antum semua di bawah berlalu di atas janah-janah, iaitu sayap-sayap para malaikat, seperti mana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya dapat daripada kita punya inilah Arif kita, dia bagi tahu nak cerita tentang adab dekat Tarim, Ustaz. Lebih pada situlah. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan khususiyat pada 3 perkara. Iaitu pertama sekali adalah fi dzat, iaitu pada diri seseorang. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala, okey, saya sebut dulu 3 dulu. Pertama sekali, Allah Subhanahu wa taala letakkan khususiyat pada az-zat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala letakkan khususiyat pada zaman. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala letakkan khususiyat kepada masa. Baik. Allah Subhanahu wa taala letakkan khususiyat pada az-zawat, iaitu diri satu orang. Maka Allah Subhanahu wa taala bagi mereka pengkhususan, keistimewaan, seperti mana Allah Subhanahu wa taala lantik Nabi sallallahu alaihi wasallam, pilih Nabi sallallahu alaihi pilihan. Dengan mereka Allah Subhanahu wa taala permudahkan urusan duniawi dan ukhrawi. Dengan mereka Allah Subhanahu wa taala bagi hidayah, dan dengan mereka juga Allah Subhanahu wa taala ba'idkan, Allah Subhanahu wa taala jauhkan orang-orang daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Baik. Jadi itu mengenai zawat. Yang kedua, khususiyat pada masa. Okey, masa. Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap tahun itu ada 12 bulan. Dan dalam setiap bulan adanya Ramadan. Dan setiap tahun adanya Ramadan. Adanya bulan Syawal. Adanya 4 bulan Muharram, haram. Adanya bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan kepada kelahiran Nabi. Contoh seperti bulan Rabiul Awal. Maka pada bulan-bulan ini juga ada khususiyah. Begitu juga di dalam bulan-bulan tersebut, hari-hari, pada hari-hari di dalam bulan-bulan tersebut. Okey. Jadi contohnya seperti mana hari Arafah. Begitu juga hari raya. Begitu juga hari ketika dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hari yang mana orang Islam menyambut Ma'al Hijrah. Dan berbagai hari-hari tersebut adanya khususiyah. Baik. Kemudian tempat, khususiyatul makan. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala pilih Mekah sebagai satu tempat yang Allah jadikan tempat untuk semua manusia berhimpun dan beribadat, sama ada tawaf ataupun haji ataupun buat umrah di situ. Faham? Jadi di situ khususiyah makan, tempat. Jadi sebahagian tempat di dalam dunia ini Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan lain daripada tempat-tempat yang lain. Sehingga maudhi'al qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat yang ditanam atau dikuburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdal biqa' 'alal itlaq, adalah sebaik-baik tempat yang ada di atas muka bumi ini. Sebab apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ketiga-tiga khususiyat tersebut, sama ada khususiyat zawat, atau khususiyatu az-zaman, atau khususiyatu al-makan, semuanya ada di Tarim. Kerana apa? Pertama, khususiyatu zawat. Antum boleh lihat ulama-ulama yang berada di sini, habaib nasal
yang mana silsilah nasab mereka sampai kepada Nabi SAW, yang mana silsilah mereka ditulis sampai kepada Nabi SAW, ab ilal ilal jad ilal jad sampai kepada Nabi SAW. Begitu juga bukan sahaja ahli bait ataupun sahadah yang berada di sini, ulama-ulama yang tumbuh seperti cendawan yang berada di sini, sehingga dia beritahu ahli suk ataupun orang yang berjual beli di suk itu, di pasar suk, kita panggil suk lah. Suk tu bahasa Arab, jadi bahasa Melayu dia pasar, kita panggil suk tarim tu. Dahulu sampai sekarang orang baca minhaj, kitab tinggi dalam fikih, kitab tuhfah, baca kitab tuhfah, baca kitab tambih, baca tafasir, baca Al-Quran, hafizul Quran, semuanya berada di suk. Itu orang yang awam, orang-orang awam tarim. Bagaimana orang ulama-ulama tarim? Jadi khususiyatul zawat yang antum dapat di tarim itu sangat-sangat berharga, sangat-sangat agung, sangat-sangat orang kata apa, berharga dan sangat-sangat tinggi. Ya. Kemudian khususiyatu al-makan, di mana tempat yang para aulia, para as-salihin, para al-ulama, para waris Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam menjejakkan kaki mereka di tempat, di lorong-lorong dan jalan-jalan dan di tanah-tanah tarim. Sehingga beritahu dalam satu hadis, para dunia ataupun kita bumi bergembira, tamam, dengan sebab tempat yang banyaknya orang alim di situ. Kenapa? Bergembira, berasa bangga dengan sebab banyaknya ahli ibadat di situ. Bergembira, bangga kerana banyak orang-orang yang bertakwa di situ. Kenapa? Kerana di situlah mereka banyak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tadarru' kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu bumi berasa gembira, berasa bangga, berasa sangat-sangat banggalah dengan sebab adanya mereka-mereka ini. Jadi kerana khususiyatul makan, kerana adanya orang ulama-ulama yang duduk di tempat seperti ini, berhimpunnya mereka di tempat seperti ini, maka disitulah tempat Allah Subhanahu wa taala lihat, Allah Subhanahu wa taala agungkan, Allah Subhanahu wa taala tinggikan. Begitu juga khususiyatu al-zaman, masa. Okey, apabila antum berada di dalam bulan Ramadan, okey, bila antum berada di tarim, maka antum dapat khususiyah yang berbeza dengan tempat yang lain. Kalau antum pergi dekat Malaysia, antum tak akan jumpa orang buat solat tarawih 1 jam di satu masjid, lepas tu 1 jam yang lain di masjid yang lain, 1 jam lagi di masjid yang lain, 1 jam lagi di masjid lain, sampai pukul 2:30 pagi, 2 jam sebelum fajar. Dan mereka tidak tidur pada waktu malam. Antum tak akan jumpa. Mungkin kita akan jumpa juga di Mekah, Masjidil Haram. Tapi orang yang berpusu-pusu melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, antum tak akan jumpa seperti mana yang ada di tarim. Jadi kerana mereka-mereka ini yang buat beribadat pada bulan dan wujudkan satu bi'ah, satu suasana pada bulan Ramadan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka antum dapat khususiyah zaman di tarim ini lebih daripada tempat yang lain. Begitu juga ketika bulan Rabiul Awal, orang sambut Maulidur Rasul, maka tempat lain orang tak sambut sangat seperti mana orang sambut di tarim. Orang kat Malaysia kita mungkin 1 hari sahaja, tapi di sini orang buat maulid sampai habis Rabiul Tsani. Maulid memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, menta'zim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu lain pula, contoh
seperti mana bacaan-bacaan yang dibacakan pada bulan-bulan seperti mana Rejab dan bulan Syaban, maka begitu juga di situ diperbanyakkan amal ibadat, dibanyakkan zikir-zikir pada masa khusus untuk kita dapat khususiyat bulan tersebut. Kita dapat khususiyat masa tersebut supaya kita dapat ambil faedah, ambil pahala. Irtinam, iaitu irtinam ni kita ambil irtinam apa ustaz? Irtinam bahasa Malaysia kita. Bahasa Malaysia ni lupa sikit. Irtinam maksudnya kita ambil peluang. Ambil peluang berada di bulan-bulan yang mulia dengan berada di tarim. Beribadat di bulan-bulan yang mulia di tarim. Maka antum semua telah dapat satu, yang ni bila antum datang ke sini, maka banyaklah kelebihan yang antum dapat, banyaklah kurniaan yang antum dapat, banyaklah ganjaran yang antum dapat dengan sebab antum berada di tarim. Tetapi apabila kita berada di tarim, berada di tempat yang ada sebahagian kata sejuta wali, ada yang kata 1000 wali. Jadi ada sebahagian buku tulis sejuta, ada sebahagian buku tulis 1000 wali. Baiklah, bergantung pada masyhad masing-masing lah. Ya. Dan wali ini memang banyak. Di tarim saja memang banyak wali, awliya Allah Subhanahu Wa Taala. Tak pergi sibuk benda-benda macam ni, Ustaz. Boleh ya? Takut ada orang tak puas hati. Apa tu? Wali ni apa benda? Tahu ke benda wali tu? Keropok. Rasa semua tahu kot dah. Tak payah tanyalah. Mungkin boleh terangkan sikit apa itu wali? Tanya ustaz lah. لا أعرف ولا هذه الولي خصائص حق الأولياء والصالحين. Baik, Al-Faqir bukanlah berminat sangat nak cerita benda-benda ini mengenai inilah, bukan kerana tak suka sebut, tapi kerana mungkin saya punya ni lebih rasa tidak mahu cerita mengenai perkara yang ustaz kata apa, karamah-karamahan, sebab bukan kita punya maksud. Sebab Sayyid Al-Habib pernah kata kita maksud kita bukan karamah pada hada. Sama Sayyid. Rakyat. Lebih-lebih lagi antum ni masya-Allah datang untuk belajar ilmu agama. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus beritahu kebanyakan pelajar lah siama, biasa sebablah kadang-kadang sebahagian pelajar yang datang ni dia liqasdi tabarruk, ambil barakah faqat, hanya nak mengambil barakat. Maka Habib Muhammad Idrus kata apa? Sekarang ni bukan masa ambil barakat, sekarang masa bermujahadah, masa untuk kita memperbanyakkan ibadat kita, memperbanyakkan kita mempelajari ilmu agama Allah, memperbanyakkan kita punya ilmu yang kita sebelum ni tak ambil peduli, banyakkan. Sekarang bukan masa ambil barakah. Tamam, barakah tu ambil lah, tapi bermaksud antum qasdukum al-barakah faqat la yakfi. Maksudnya antum kalaulah ittijah ataupun niat antum, nawaya antum hanya untuk mengambil barakat saja, maka tidak cukup. Hendaklah antum niat untuk ijtihad, untuk ambil segala ilmu yang ada di tarim. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan berkatkan ilmu antum di tarim. Memang banyak orang kata ilmu di tarim satu ketika di tarim lebih baik daripada waktu yang lebih baik daripada satu waktu yang masa yang panjang di tempat yang lain. Dan ada satu ilmu di tarim ka baharil ilm fi makan ukhra. Maksudnya satu ilmu yang kita dapat di tarim lebih baik daripada lautan ilmu yang kamu dapat daripada tempat yang lain. Banyak perkataan ulama. Cuma dari sudut kita sendiri, bagaimana kita mengambil faedah, mengambil peluang apabila berada di tarim. Dan yang penting sekali adab antum di tarim. Okey, bila Al-Faqir bagi tahu antum berada di tempat yang mulia, di situ ada khususiyatul zawat, ada khususiyatul az-zaman wa khususiyatul makan. Maka begitu juga setiap orang yang mukhalafah atau melakukan berlawanan dengan sepatutnya,
di tempat yang mana khususiyatul zaman ada pada dia, di tempat mana khususiyatul zawat ada pada dia, di tempat yang mana khususiyatul makan ada pada dia, maka di sudut uqubah al-iqab a'zam wa afkham, sangat-sangat besar dan sangat-sangat pedih berbanding tempat lain. Kalau kat Malaysia kita tak ada apa-apa yang boleh kita kata tempat yang kita nak bangga-banggakan. Tapi di Tarim tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala banyakkan situ ulama-ulama, maka ta'adab. Maka jaga adab kita dengan mereka. Jaga adab kita dengan tempat. Jaga adab kita dengan masa yang kita berada di sini. Semuanya kalau dilakukan berlawanan dengan yang sepatutnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala mungkin boleh berlaku benda yang lebih besar, lebih kuat, lebih syadid uqubah dia. Ya. Jadi untuk itu sama-samalah kita mengambil manfaat daripada kita berada di sini. Dan yang paling penting, antum bila berada di dalam Tarim, hendaklah pertama sekali jangan pandang rendah pada siapa-siapa pun. Walaupun orang yang mana dia itu penyapu sampah, atau orang itu kerja dia buat apa ni, selah na'al hal semua, yang betulkan kasut. Yang antum kalau pergi jami' Tarim tu, ada yang tepi-tepi tu, tepi masjid tu, dia orang kerja dia apa? Kerja baiki kasut. Maka jangan sesekali kita merasa memandang rendah pada mereka. Jangan rendah. Ada sebahagian sahabat kita pada satu ketika jalan di depan Zambal, dan ternampak satu orang ahli Tarim. Dia gelap sikit, yalah biasa di bawah panas, gelap, tengah sapu di depan Zambal. Maka dia terdetik dalam hati dia, orang ni dah lah hitam, patut kerja pula sapu sampah, tak ada kerja lain. Tak ada kerja lain. Maka orang tadi tu tegur, ya al-walad, wahai budak, antum, anak tak apa muka anak hitam, kerja anak macam ni, tapi hati anak bersih, hati saya bersih. Anta pakai masya-Allah jubah putih, kopiah putih, tapi hati hitam. Dia tegur secara direct. Dulu kalau ada Habib Hasan Habib Hasan Syatiri, kalau cerita Habib Hasan Syatiri, nak cerita karamah dia banyak Ustaz, tapi kalau dulu Habib Hasan Syatiri siap-siap lagi tahu kita. Tapi kebanyakan kisah-kisah yang dululah masa zaman saya Habib Hasan Syatiri, dan selepas beliau Habib Mastur, selepas beliau yang di antara yang masyhurlah Habibullah bin Syahab, Habib Salim Syatiri, beliau juga Habib Idrus, Habib Idrus bin Smil. Mereka ini di antara kubar, orang-orang ulama yang besar pada zaman mereka. Dan juga Habib Hasan Al-Bar, orang yang biasa, pakai biasa. Tapi ketika mana, tapi nak cerita dia orang pun dia tak kenal Ustaz. Asma'u masya-Allah. La ilaha illallah. Masya-Allah sah. Habib Hasan Al-Bar ni dia syadid juga, sama macam Habib Hasan Syatiri. Habib Hasan Al-Bar pakaian biasa, macam orang biasa. Tetapi hadir dalam masjid ketika mana disolat di situ Habibullah bin Syahab, Habibullah bin Syahab kedepankan beliau. Kerana orang Tarim ni dia tak ditengok pada pakaian yang antum pakai. Pakailah imamah, kita rasa ban lilit 10 sekalipun, 12, 20 sekalipun, itu bukan pandangan mereka. Yang mereka pandang hati. Yang mereka pandang hati. Baik. Jadi kalau dulu Habib Hasan, ada orang kita lah yang cerita buruk pula ni, yang sokok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ketika nak jumpa Habib Hasan, dia sorok lah hukuk dia. Allah alam. Jadi Habib Hasan tanya, antah ni, ada dua cerita kisah, yang satu lagi yang tak mengandung junub tu. Jadi ketika mana jumpa Habib Hasan kata, "Entah buat apa lempar kat situ? Buat apa buang kat situ?" Terus Habib Hasan direct je. Tadi buat apa?
Lepas tu kenapa buang tak potong rokok tu kat situ? Maka cerita ringkas Maksudnya budak tadi lepas dia isap rokok, dia nak jumpa Habib Hassan. Maka bila jumpa Habib Hassan terus itap dia lah, atau kata tegur dia. Dan Habib Hassan sebut lah pasal dia isap rokok apa semua. Maka budak tadi malu pun dengan Habib Hassan, InsyaAllah berubah. Yang mungkin yang pasal mandi junub tu boleh Ustaz ceritalah. Jadi orang-orang dekat sini dulu Habib Hassan lah yang banyak kalau berlaku apa-apa sahaja yang beliau nampak dengan mata kasyaf beliau, Allah SWT buka. Bukan dengan sebab dia tahu dengan diri sendiri, tapi Allah SWT buka kepada beliau, boleh tahu tentang gaib, perkara yang gaib. Jadi beliau ni terus direct, sama ada pelajar ke yang tak semayang, yang semayang lewat, semua beliau tegur dengan menggunakan pandangan kasyaf beliau. Jadi itu orang yang awal. Sekarang antum susah nak dapat dah. Zaman masa-masa tu antum susah nak dapat sangat dah. Sekarang ni antum jalanlah pusing-pusing dekat Zambal tu. Tapi insya-Allah kalau masyhad antum betul, insya-Allah dapat. Okey, kalau sebab tapi dulu belajar datang dulu, mereka tak ada masyhad tinggi pun, tapi Allah buka. Allah tunjukkan macam mana wali-wali yang dekat sini, macam mana mereka muamalat mereka dengan orang-orang biasa. Allah buka terus. Tapi sekarang masya-Allah dia punya dah kurang lah. Baik, tak apa. Antum punya Habib Umar masya-Allah, Al-Karamat masya-Allah, hadis wala haraj. Banyak sangat. Tetapi insya-Allah antum boleh ambil daripada qudama Al-Faqir. Bukan tak nak cerita, tapi bukan itu maksud yang sebenar lah. Okey. Sayyidil Habib pun, hatta Habib Ali masyhur ketika mana beliau banyak dengar. Dulu pelajar ni kalau mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni perkara biasa. Mimpi Nabi. Bukan kata mimpi saja, balas bahagian daripada mereka dapat yaqdah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perkara biasa. Ada sahabat kita, beliau daripada Indonesia lah. Beliau daripada Indonesia. Boleh kata setiap malam, tapi beliau duduk di Syihir. Beliau dulu belajar di Syihir. Setiap malam ru'yat Nabi SAW. Setiap malam. Dan ada lagi sahabat kita, kalau hari bulan Rabiul Awal je, memang cerita mengenai mimpi Nabi macam-macam. Dan di antara mimpi yang Ana sangat suka lah, Al-Faqir sangat suka cerita tu. Ada satu sahabat kita tu, masa masuk Rabiul Awal, dirakam ni, saya takut Ustaz. Bukan live lah. Simpan di sini, simpan untuk diri sendiri ya. Jangan cerita pada orang lain. Okey, baik. Jadi satu orang sahabat kita tu masuk Rabiul Awal. Antum akan datang Rabiul Awal pada antum nanti. Dekat dah. Jadi dia sebelum tidur ambil wudu, tidur mengikut tidur sunnah, baca doa apa semua. Kemudian beliau berkata apa sebelum tidur dia? Ya Rasulullah, wallahi inni la uhibbuk. Wallahi inni la uhibbuk. Wallahi inni la uhibbuk. Itu dia punya wirid dia setiap malam. Faham? Wirid dia setiap malam. Maka sampailah kepada satu malam. Oh, dia tak faham. Ya Allah. Ustaz. Okey, jadi budak tadi, pelajar kita tu, apabila sebelum dia tidur, dia ambil wudu, dia amalkan doa-doa, duduk tidur dengan tidur yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Minum-minum nak makan ikut sambil-sambil kita dengar, kita jamah sikit. Tapi jangan telan macam nak kenyang. Sikit nak bagi hilangkan ngantuk, kita nak ambil manfaat pada Ustaz. Silakan, fadal. Okey, maka sebelum dia tidur dia disebut apa? Wahai Rasulullah, sesungguhnya demi Allah, sesungguhnya aku sangat mencintai engkau. Okey. Wahai Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya aku sangat-sangat mencintai engkau. Tapi dalam bahasa Arab lah, bukan bahasa Melayu. Sebab budak tu faham bahasa Arab. Okey, disebut dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab dia beritahu, ya Rasulullah, wallahi inni la uhibbuk. Wirid dia setiap malam. Dan wirid dia tu tak henti-henti sampailah dia tidur. Ya Rasulullah, wallahi inni la uhibbuk. Ya Rasulullah, demi Allah, sungguhnya aku mencintai engkau. Sampailah kepada satu malam,
Maka dalam malam tersebut beliau bermimpi, beliau melihat satu orang yang sangat-sangat handsome, yang sangat-sangat putih, yang sangat-sangat bergemerlakan. Apa nak cerita, nak cakap, boleh cakap lah tentang orang yang dia nampak ni memang sangat-sangat harum, sangat-sangat cantik, sangat-sangat menawan, sangat-sangat handsome, semua sekali lah. Okey, datang kepada dia, berkata, ya, sebutlah nama pelajar tu, apa yang sebab kamu sebut perkataan ni? Sebut, wallahi inni la uhibbuk. Maka dia kata, ya Rasulullah, tidaklah aku buat tu kerana aku cinta, betul-betul cinta kepada engkau. Maka apa Nabi SAW beritahu kat dia? Ketahuilah, wahai fulan, sesungguhnya inni la uhibbuk, Sallu ala Nabi. sesungguhnya aku juga mencintai engkau. Dalam mimpi beliau. Bangkit dia pula. Ya Allah, punya dia je. Jadi seronoklah dia je. Sebab apa? Syahadah, penyaksian daripada Nabi SAW sendiri bahawa beliau mencintai pelajar tersebut. Jadi syahadah ataupun ru'yatul bagi minal selain daripada anbiya, semuanya mungkin daripada syaitan. Tapi ru'yatul anbiya semuanya adalah ru'yatun sadiqatun minallah Subhanahu wa taala, ru'yah yang tidak ada pendustaan pada dia, semuanya sidik. Maka apa yang tak gembira kalau satu orang tadi dapat satu penyaksian daripada Nabi SAW, sesungguhnya beliau mencintai dia. Seronok dia lain macam lah. Jadi cerita tentang tu banyak. Bukan masalah cinta tu saja. Antum sendiri macam mana antum dengan Nabi SAW? Macam mana hubungan kita dengan Nabi SAW? Kebanyakan orang datang ke sini bukan mahu tak belajar pun, tapi nak sebahagian mereka datang ke sini semata-mata nak dapat rasa cinta dengan Nabi. Nak dapat rasa macam mana orang tadi ni boleh hari-hari dapat lihat Nabi. Macam mana orang duk sebut orang Nabi, orang di Tarim dapat yaqdah dengan Nabi, dapat mimpi dengan Nabi. Dan sebahagian orang tu datang semata-mata nak kerana itu, nak tengok Nabi SAW. Itu saja. Jadi antum dulu, antum memang biasa kisah ini disebutkan oleh para habaib. Dulu setiap keluarga yang lahir, anak yang kecil itu diberi pengajaran, dia bagi tarbiyah macam mana dapat cinta dengan Nabi SAW, sehingga disebut budak kecil, mak dia tanya pada anak dia, "Wahai anak, kamu ni berapa kali dah mimpi Nabi SAW?" Kata, "Saya belum mimpi lagi, wahai ibuku." Mak dia kata, "Engkau ni bukan lelaki lagi, belum lelaki lagi." Okey, dia budak lah budak lelaki. Okey, baik. Lepas tu kemudian ibu dia bagi macam mana banyakkan selawat kepada Nabi SAW, banyakkan istihdar Nabi SAW dalam majlis, dalam zikir. Maka anak dia tadi ikut dapatlah mimpi Nabi SAW. Maka bila dia dapat mimpi Nabi, suka. Beritahu kepada mak dia, "Wahai ibuku, aku dapat lihat Nabi SAW." Maka mak dia kata, "Apa? Berapa kali dah dapat tengok? Berapa kali dah dapat lihat Nabi SAW?" "Sekali baru, ibu." "Sekali." Belum lagi rijal, belum lagi jadi lelaki yang sebenar. Lepas tu, baik, teruskan dengan amal. Terus amal. Berapa kali, lepas tu jumpa, banyak kali dah jumpa dengan Nabi SAW, mimpi dengan Nabi SAW, bagi tahu, "Wahai ibuku, saya dah nampak banyak kali, lihat Nabi banyak kali dah." Maka ibu dia kata apa? "Kamu dah jumpa Nabi SAW secara yaqdah, secara berjaga?" "Belum lagi, ibu." Kata, "Kamu belum lagi jadi rijal, lelaki." Maka apabila dah buat amal, berselawat, datangkan istihdarkan Nabi SAW dalam setiap amal. Istihdar ni faham maksud istihdar? Menghadirkan Nabi SAW dalam amalan dia, ibadat dia, majlis dia, semuanya menghadirkan Nabi SAW. Maka dengan sebab banyaknya selawat dan banyak istihdar Nabi SAW, maka Allah SWT buka pada dia, budak tadi dapatlah yaqdah dengan Nabi SAW. Apabila dia dapat yaqdah dengan Nabi, maka dia berkata ibu dia, "Wahai ibuku, aku dapat berjumpa dengan Nabi SAW secara yaqdah." Maka ibu dia kata apa? "Sekarang barulah kau lelaki sejati." Maksud sebelum ni bukan lelaki. Nak kata khunsa pun boleh, nak kata perempuan pun boleh, nak kata benda lain pun boleh. Begitu orang zaman dulu ditarbiyah anak-anak dia macam tu.
Kita orang duduk 10 tahun, 14 tahun, 20 tahun di Tarim, tak pernah lihat Nabi SAW. Khasarah ni. Jadi antum kalau boleh, Nabi sebut sehingga disebutkan para habaib kita beritahu, satu orang dalam seminggu tak dapat lihat Nabi SAW, fa fad yadayka minhu. Yakni maksudnya tidak akan dapat kebaikan daripada dia. Seminggu tak dapat lihat Nabi. Patah kita lagi setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tak dapat lihat Nabi SAW. Apa rasa? Macam-macam kita punya zunub, maasi, macam-macam kita buat. Macam mana al-uyun al-mulattakh bil ma'asi wa nadhara ila al-haram, kaif al-hasal la ra'yatu tal'at al-ahmadiyah muhammadiyah. Satu orang yang mata dia dipenuhi dengan melihat kepada perkara-perkara yang tak elok, perkara-perkara haram, macam mana dia nak dapat lihat kepada janab an-nabawi, jasad yang Allah Subhanahu Wa Taala pelihara? Tak boleh. Maka jagalah kita punya adab kita, muamalat kita. Saya baru sebut tadi mengenai rendah diri ya. Hendaklah kita rendah diri dan sangka baik kepada saudara-saudara kita. Kalau Habib Abdullah bin Syab, saya rasa ustaz pun dari dulu, kalau memang ustaz pun rapat dengan Habib Abdullah bin Syab, dia kalau dalam perkataan ataupun dalam kalimah, dalam penerangan, dalam ceramah beliau, mesti akan sebut, beliau akan sebut khaslatan laisa fawqahuma syai' al-husnul dhan billah wa husnul dhan bi ibadillah. Dua sifat, dua perkara yang mana tidak ada perkara yang lebih baik daripada dua perkara ini. Apakah dia? Husnul dhan billah, bersangka baik dengan Allah, wa husnul dhan bi ibadillah, dan bersangka baik dengan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sangat-sangat perlu kita jaga bila berada di tarim. Pertama, dan tapi yang kedua tu jarang. Yang maksudnya yang perkataan yang kedua tu jarang beliau sebut, tapi yang banyak yang dua itulah. Dan ada tambahan lagi pada habaib, sebagai habaib sebut al-khaslatan laisa fawqahuma syai' minal asyar. Dua perkara yang mana tidak ada yang lebih buruk daripada dua perkara ini, iaitu su'udzan billah wa su'udzan bi ibadillah. Bersangka buruk dengan Allah, bersangka buruk dengan hamba-hamba Allah. Baik. Jadi mesti kita kena sangka baik dengan orang dan di samping kita. Sehingga disebutkan Habib Alawi Al-Idrus, antum punya mudir madrasah nanti beliau sebut apa? Hendaklah kamu sangka orang yang di sebelah kamu, di depan kamu, di sebelah kanan kamu, di belakang kamu, semuanya adalah Khidir. Kenal tak Khidir siapa? Nabi Khidir. Walaupun kita tahu di situ ada khilaf, ada sebagian ulama kata dia bukan nabi, beliau hanya seorang yang soleh, dan sebahagian kata beliau adalah nabi. Khilaflah bainal mufassirin, tak ada salah. Tapi beliau ini memang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran. Jadi macam mana kita kalau bertemu Nabi Khidir, kita akan sanjung, kita akan agung, kita akan ihtiram, kita akan muliakan. Maka begitulah juga kita dengan sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, orang-orang tua daripada kita, hatta budak kecil. Mesti kita kena ta'zim, hormat mereka. Wallahu a'lam. Ustaz, yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bagi waktu lain pula Ustaz. Wallahu a'lam. Sebenarnya ma atajarra ala Ustaz Ali lianhu aqdam minni, dan ana tak akan su' muamalat lah. Maksudnya buat benda yang susah sikit saya bahasa Malaysia kita. Jadi la tajar alaih, maka saya serahkanlah baliklah majlis kepada Ustaz Ali, dan beliau lebih aqdam, lebih lama datang daripada Al-Faqir, dan beliau juga lebih baik rapat dengan habaib-habaib kat sini. Maka antum bersyukurlah dapat ustaz seperti mana Ustaz Ali ni. Dan ana pernah dengar satu cerita tu yang ana masya-Allah sukalah dengan Ustaz Ali ni. Habib Katim pernah ziarah antum Ustaz Ali dan lihat satu gambar antum dengan Habib Abdullah bin Syihab, iaitu pegang tangan, macam mana cara pegang tangan beliau dengan Ustaz Habib Abdullah bin Syihab. Maka Habib Katim sendiri minta buat seperti mana beliau buat dengan Habib Abdullah bin Syihab. Maka antum jangan, Habib Katim, kalau Habib Katim dah macam tu, memang antum punya ustaz antum masya-Allah lah. Jadi serah balik pada ustaz antum insya-Allah. Nah, cakap
Jangan sama balik Ustaz. Jangan situ. Lepas itu saja. Pada